Bagi membincangkan lebih lanjut, kita bawakan pakar kita pada hari ini, orang industri iaitu pengurusi yang merupakan pengurusi eksekutif industri agro usahawan ataupun agro, Encik Nordin Abdul Malik. Assalamualaikum Encik Nordin, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Encik Nordin, pertama sekali, apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, salah satunya berkaitan dengan akreditasi untuk TVET ini. Bagaimana untuk kita melihat realiti sebenar TVET di Malaysia terlebih dahulu sebelum kita bercakap isu-isu yang lain berkaitan dengan TVET seperti akreditasi ini? Di mana tahap kita pada ketika ini? Sebenarnya kalau saudara semua tanya saya lah tentang prestasi TVET kita pada hari ini, saya sebagai orang yang sudah hampir 30 tahun ya berkecimpung dalam sektor TVET dari sekolah rendah sampailah ke peringkat pengajian tinggi, industri dan sebagainya. Dan saya juga merupakan antara pengamal-pengamal institusi latihan kemahiran TVET yang sudah lama menjalankan program ini di peringkat Malaysia dan antarabangsa. Apa yang saya perhatikan, sebenarnya tahap TVET kita ini saya boleh kata pertama sudah mengundur ke belakang ataupun kita sebenarnya telah reverse ke belakang. Kalau sekiranya pada masa dulu kita mungkin antara negara-negara terbaik dalam pembangunan TVET di peringkat antarabangsa, tetapi pada hari ini kita telah jauh tertinggal di belakang disebabkan oleh pelbagai masalah implementation ataupun pelaksanaan. Kita mungkin dan saya rasa saya ni sejak daripada 25 tahun inilah perkara yang saya biasa dengar, iaitu nak menambah baik. Tetapi akhirnya saya lihat kita masih berada di takuk yang lama disebabkan kita masih bergerak dalam kerangka yang lama yang sebahagian besarnya sudah diperakui gagal. Sebagai contoh, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara, yang dikeluarkan oleh Audit Negara pada tahun 2020. Ketua Audit Negara telah mengesahkan bahawa sepanjang rancangan Malaysia ke-11, TVET telah gagal. Kegagalannya dari aspek untuk mencapai matlamat 1.2 juta rakyat Malaysia yang mempunyai pengiktirafan kemahiran, ia hanya mencapai sasaran lebih kurang 42% sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan TVET juga tidak dilihat semakin baik kerana daripada 29 bilion bajet yang digunakan sepanjang rancangan Malaysia ke-11 untuk TVET ini, didapati 70% pergi kepada emolument, membayar gaji dan sebagainya, yang menyebabkan pembangunan TVET dari segi infrastruktur, kualiti tidak dapat dilaksanakan kerana sebahagian besar bajet ini pergi kepada emolument. Okey, mengapa kita jadi semakin saya sebut sebagai semakin kalut dengan TVET kita ini? Yang pertama sekali tadi saudara Najib ada bertanya tentang akreditasi pensijilan ya. Saya tidak nafikan apabila Perdana Menteri menyebut beberapa perkara yang saya rasa sudah menjadi masalah turun-temurun, iaitu kegagalan kita untuk menyelaraskan akreditasi pensijilan, bukan perkara baru. Dan ini sebenarnya telah memberi kesan yang besar kepada graduan-graduan kita dalam TVET seperti College Vocational, pusat-pusat latihan kemahiran dalam tempoh 5 ke 10 tahun yang lalu. Yang ini telah memberi kesan kepada kualiti graduan dalam sektor kemahiran yang menjadi rungutan kepada industri. Baik, pertama sekali, di Malaysia ini, kita bermasalah dalam mewujudkan apa yang dipanggil TVET governance kerana terlalu ramai, terlalu banyak institusi yang melaksanakan TVET ini, dan saya rasa dibandingkan dengan negara maju, mereka pun tidak mempunyai sebanyak 11 kementerian yang melaksanakan program TVET. Kalau kita lihat di negara-negara maju, sama ada satu atau paling banyak 2 atau 3 sahaja agensi atau kementerian yang terlibat melaksanakan TVET.
tetapi di negara kita ada 11 agensi. Bila ada 11 agensi ini, maka kita sukar untuk menyelaraskan program TVET ini kerana masing-masing ada otoritinya, ada boundary-nya, ada wilayahnya. Jadi itu yang menyebabkan ianya sukar untuk diselaraskan. Keduanya berlaku pertindihan pensijilan kerana terlampau ramai players dalam pemain-pemain TVET ini dan CJ-nya masing-masing buat. Macam di Australia, kalau kita lihat, sesiapa sahaja boleh melakukan ataupun menjalankan TVET tetapi menggunakan apa yang dipanggil single TVET system. Jadi sesiapa saja boleh buat asalkan menggunakan sijil-sijil yang yang sudah diselaraskan sebagai the single certificate. Kemudian sebenarnya industri sepatutnya tidak ada masalah juga untuk memperakukan sijil-sijil ataupun akreditasi ini kerana kebanyakan sukatan latihan ataupun kadang-kadang kita sebut National Occupational Skill Standard disediakan oleh pihak industri. Tetapi malangnya di Malaysia pada hari ini, banyak industri termasuk juga sebahagian agensi kerajaan tidak memperakukan graduan-graduan, contohnya graduan sijil kemahiran Malaysia itu sendiri. Jadi inilah yang peliknya di negara kita. Modul disediakan oleh industri, tapi industri tak peraku. Lebih malang ketika saya duduk dalam jawatankuasa pembangunan penasihat latihan kemahiran, contohnya sektor pertanian. Banyak sijil kemahiran, diploma kemahiran yang dikeluarkan oleh Institut Latihan dan Kolej Pertanian Kementerian Pertanian sendiri tidak memperakukannya. Macam mana tu? Okey. Itu satu. Encik Nordin, sebelum kita nak mengulas panjang ataupun nak bercerita lagi berkenaan dengan TVET ini, saya nak berkongsi ada data yang kami terima ataupun melihat kepada bagaimana graduan TVET ini di pelbagai peringkat. Kita tidak kisah sama ada di peringkat sijil ILKS ataupun mahu di peringkat diploma maupun bekerja di peringkat yang lebih tinggi. Pertamanya, ini merupakan data 2019 hingga 2020. Taraf pekerjaan. Bagaimana kita nak meneliti taraf pekerjaan bagi graduan TVET ini? 2019, jumlah respondennya adalah seramai 54,000 responden. 75% bekerja swasta. 3.3% bekerja dengan kerajaan daripada TVET ini. 6.1% bekerja dengan keluarga. Usahawan 15.5%, termasuklah bekerja sendiri 9.9%. Majikan 3.7 dan juga freelance 1.9. Angka ini nampaknya hampir sama, tidak lari banyak antara 2019 dengan 2020. 71.6 bekerja swasta, yang bekerja dengan kerajaan adalah masih angka yang sama 3.3% dan lain-lain angka tidak banyak jauh berbezanya. Tetapi pada masa sama kita nak meneliti juga dari segi tahap kemahiran kerana jumlah tahap kemahiran ini akan menentukan berapa ramai manpower, sumber manusia yang kita ada yang bersedia berada di lapangan. Berkemahiran rendah 6.7% pada 2019, 7.9% pada 2020 dengan angkanya mahir menurun ataupun daripada 4.7 pada 2019, 43.9 pada 2020, separuh mahir 46.3 2019, 48.2 pada tahun 2020. Dan perkara ini sebenarnya kalau kita nak meneliti lagi dari segi sektor dan juga industri, pertanian sudah tentu akan banyak seperti iGrow juga terlibat secara langsung. Bila isu sekuriti makanan, kita nampak realiti sebenar di lapangan. Kita tak ada orang nak kait sawit, kita tak ada teknologi, macam-macam perkara realiti kita dapat lihat. Tapi pada masa sama inilah angka-angka yang perlu kita teliti dan juga perlu fahami untuk bagaimana kita memastikan sektor ataupun industri terutama pertanian dan sebagainya mempunyai manpower yang cukup, sumber manusia yang cukup itu. Ya, Encik Nordin, kalau kita melihat keadaan semasa ini, mungkin bagaimana untuk kita melihat bahawa
angka-angka ini tidak mencerminkan sekali inisiatif yang kita laksanakan itu ada keberkesanan. Seperti Encik Nordin sebutkan tadi, apa lagi yang perlu kita lakukan? Engagement sudah kita lakukan dengan industri. Di mana salah dan juga silapnya yang perlu kita berikan tumpuan khusus untuk tahun ini? Secara ringkasnya. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, yang pertama sekali, kerajaan perlu menyusun semula kerangka kerja ataupun TVET framework kita supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan, kelemahan-kelemahan yang kita sudah lakukan dalam kita melaksanakan TVET sebelum-sebelum ini, seperti dalam rancangan Malaysia ke-11 yang dah dikatakan gagal. Okey. Sebab itu, yang pertama sekali, kerajaan mesti berani untuk melakukan perubahan, ya, untuk menyusun semula. Contohnya, kalau negara-negara maju, yang kita selalu sebut nak jadi TVET negara maju, tetapi kita bekerja dengan cara negara yang tidak maju. Kalau kita lihat di negara-negara maju, seperti mana saya sebut tadi, pertama sekali, kerajaan perlu menstrukturkan semula the governance of TVET ini, kerana daripada 11 kementerian, mungkin ianya dikecilkan kepada 1, 2, paling tinggi 3 kementerian should be okay. Sebagai contoh, mungkin sudah tiba masanya TVET ini perlu diletakkan di bawah pengurusan institusi-institusi yang ada, yang terlalu banyak di bawah kementerian, pelbagai kementerian pada hari ini, diletakkan di bawah satu kementerian seperti Kementerian Pengajian Tinggi atau Kementerian Pendidikan. Kemudian Kementerian Sumber Manusia hanya menguruskan dari segi kawalan dan pelaksanaan pensijilan sahaja. Tetapi pada hari ini kita lihat setiap kementerian 11 ini mempunyai pusat latihan mereka sendiri, yang akhirnya ini bukan saja meningkatkan kos dalam pengurusan, tetapi juga sukar untuk menyelaraskan kerana masing-masing ada agenda masing-masing. Sebab itu saya berani mengatakan perkara ini adalah satu benda yang penting, tetapi tidak berlaku sama ada ketika Kerajaan Barisan Nasional memerintah, Pakatan Harapan memerintah, PN memerintah, dan saya harap juga keluarga Malaysia ini perlu berani, kerajaan zaman keluarga Malaysia ini perlu berani untuk membuat perubahan yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak, percayalah cakap saya telah mendengar masalah ini 10 tahun yang lalu. Hari ini kita masih mendengar perkara yang sama, bermakna kita akan dengar perkara yang sama 10 tahun akan datang. Ya. Jadi, banyak lagi aspek, contoh tadi disebut tentang dari segi sektor. Saya akui, kalau kita tengok kepada perbandingan sektor-sektor tadi, seolah-olah kita ini tidak mempunyai perancangan yang jelas. Sekarang ini zaman food security. Kita bercakap soal security makanan dunia. Tetapi sedarkah kita bahawa ketika ini pun kita masih lagi tidak melakukan sesuatu untuk meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar ataupun belia dalam sektor kritikal pertanian dan peladangan. Jadi ya. Apakah Cik Nordin bantu kita lihat apakah sektor ataupun industri yang dilihat kritikal dalam isu sumber manusia TVET ini? Saya akui yang data yang ditunjukkan tadi. Nombor satu sekali, contohnya sektor peladangan dan pertanian. Ini bukan saja melibatkan soal security makanan, tetapi dia juga melibatkan satu komoditi besar yang boleh menjana pendapatan yang setiap tahun kerugian berpuluh bilion. Itu nombor satu. Nombor dua, sektor pembuatan yang menjadi sebahagian daripada sumber ekonomi negara. Tetapi sebenarnya kalau kita mendapatkan maklum balas daripada pihak industri, kerana kami ini terlibat untuk berbincang dengan semua sektor industri. Sebenarnya selepas pandemik ataupun endemik COVID-19 ini, kebanyakan majikan semua sektor mengadu masalah yang sama, ketiadaan pekerja, seperti sektor perhotelan, sektor makanan yang berhadapan dengan masalah pekerja. Tetapi yang the most crucial adalah sektor seperti food security dan juga peladangan. Jadi atas sebab itu, sepatutnya apa yang dilakukan oleh kerajaan, yang pertama sekali ialah kita perlu menerapkan pembelajaran TVET ini sejak di bangku sekolah lagi. Ya, kalau dah 18 baru kita nak cerita nak masuk, dah orang Kedah kata dah balok liat dah tak boleh dah. Jadi sebab itu, asuhan ini perlu dilakukan seawal sekolah rendah lagi. Kemudian diikuti dengan pengukuhan di peringkat sekolah menengah. Okey, kita tengok di negara maju misalnya. Sebab itu di negara-negara maju,
percentage tenaga mahir mereka sangat tinggi. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat di Luxembourg 59.5%, Singapura 54.7% dan juga United States atau Amerika 42.2%. Sedangkan di negara kita, pekerja mahirnya hanya sekitar 27.8% saja. Ini data kuartal keempat 2021 yang saya ada ya. Jadi kenapa mereka negara-negara maju ini mereka mempunyai tenaga kerja mahir yang mencukupi dan pada 1% yang sangat tinggi. Kerana pembelajaran kemahiran itu sudah bermula sejak di bangku sekolah lagi. Jadi mereka telah mengikuti asas ketika di sekolah rendah, kemudian sekolah menengah mereka sudah sampai sekurang-kurangnya tahap 3 ataupun 4 dan ke atas. Dan apabila mereka masuk ke peringkat tertiary atau lepasan SPM, sama ada mereka bekerja atau tidak, mereka sudah bergelar tenaga kerja mahir, terlatih. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia pada hari ini, dulu kita ada kemahiran hidup. Saya masih ingat ketika saya mula mengajar dulu, sekolah rendah dah ada kemahiran hidup diajar. Kemudian kita mansuhkan, tukar pula dengan kalau tidak silap saya mata pelajaran seni reka bentuk, something like that. Tapi akhirnya seni entah ke mana, terbentuk tak boleh bentuk. Kemudian sekolah menengah, kita ada program-program yang pernah kita jalankan seperti program pendidikan vocasional menengah atas supaya sekolah harian boleh melaksanakan program-program TVET ini seperti kolej-kolej vocasional. Dan saya sendiri pernah menjadi menawarkan secara sukarela menjalankan pilot project bersama Kementerian Pelajaran satu masa dulu. Apabila berjaya, ianya dilaksanakan. Tetapi hangat-hangat teh ayam orang kata kan. Saya difahamkan program PVMA ini juga sudah pun dikurangkan, dah soft landing, dan program-program lain seperti pendidikan industri vocational menengah atau PVMA pada satu masa dulu pun juga sudah dah raib, dah tak ada dah. Jadi bagaimana kita nak melahirkan, pertama sekali memupuk minat di kalangan generasi kita untuk masuk ke sektor pekerjaan, masuk ke sektor TVET, sedangkan asuhan itu tidak berlaku sejak di bangku sekolah rendah lagi. Kemudian bagaimana kita nak mencapai status pekerja mahir sedangkan majoriti pelajar kita tidak mengikuti TVET sehingga ke peringkat tingkatan 5 misalnya. Jadi ini satu fenomena yang sepatutnya kita kena perbetulkan. Satu. Kedua, kami sendiri sebagai sektor swasta, institusi latihan kemahiran swasta, kami juga boleh menjadi pelengkap kepada sistem latihan kerajaan. Sebab itu saya sudah 10 tahun, saya rasa setiap kali tukar menteri, tukar KSU, saya mencadangkan supaya capacity building ataupun pembangunan kapasiti pusat-pusat latihan swasta juga dilakukan dengan insentif dan inisiatif kerajaan supaya kita dapat menjadi pelengkap kepada sistem kerajaan dan mempercepatkan proses untuk mengisi tenaga kerja mahir di Malaysia. Tetapi sehingga hari ini perkara itu tidak berlaku. Jadi sebab itu saya rumuskan pada hari ini ya, kalau sekiranya kita tidak berani untuk membuat perubahan dengan political will yang jujur, ikhlas, bersungguh-sungguh, saya yakin apa yang disuarakan pada hari ini kita akan dengar tak usah lama sampai 10 tahun lah. Tahun depan pun benda yang sama akan berlaku. Baik, Encik Nordin, sentiasa tidak cukup masa kalau membincangkan topik yang cukup besar ini. Banyak idea dan juga penyelesaian ruang penambahbaikan yang boleh kita laksanakan dari segi aspek TVET ini. Encik Nordin selaku orang yang hands-on dan juga sangat mengetahui isu ini dan juga dekat di hati Encik Nordin sendiri, sudah pasti ini adalah isu yang paling utama harus diberikan tumpuan. Terima kasih Encik Nordin Abdul Malik, Pengerusi Eksekutif Institut Agro Usahawan ataupun AGRO kerana memberikan buah pandangan tersebut untuk kita sama-sama pertimbangkan. Sama ada di peringkat pembuat keputusan, pembuat dasar dan juga sudah pasti orang ramai untuk memahami isu TVET ini di mana kekurangannya yang harus ditambah baik.